A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita cuba buat ulang kaji berkaitan dengan tajuk morfologi ya. Kita dengar satu slot ini berkaitan dengan definisi bidang morfologi, konsep morfem, jenis morfem, konsep alomorf, konsep morfofonem dan juga konsep kata. Maksudnya inilah ilmu-ilmu yang berkaitan yang akan kita belajar berkaitan dengan ilmu morfologi. Kalau orang tanya, apa itu bidang morfologi? Jadi kita jawab, morfologi itu ialah satu daripada cabang tata bahasa yang mengkaji morfem dan perkataan. Kajian yang dilakukan dari aspek struktur kata, bentuk kata dan golongan kata. Itulah maknanya bila nak kaji berkaitan dengan morfologi ini, tiga aspek tu kita mesti kaji. Pertama, struktur kata, kedua, bentuk kata dan golongan kata. Apa yang dimaksudkan dengan struktur kata ini? Iaitu susunan bunyi, ujaran ataupun lambang dalam sesuatu kata. Contoh kita ambil kata belajar. Jadi awalan katanya ialah bel, diikuti oleh kata dasarnya iaitu ajar. Kemudian kita belajar berkaitan dengan bentuk kata. Apa yang maksudkan dengan bentuk kata? Rupa ataupun bentuk lahiriah sesuatu unit bahasa. Terdiri daripada bentuk tunggal, bentuk terbitan, bentuk ganda dan bentuk jamak. Seterusnya kita lihat pula dalam aspek golongan kata. Jenis ataupun kelompok kata yang dikumpulkan mengikut persamaan bentuk ataupun fungsi atau kedua-duanya. Jadi, kalau kita bincang berkaitan dengan golongan kata, maknanya di situ termasuklah kata nama, kata kerja, kata tunggal dan kata tugas. Ingat ya, itu perbincangan berkaitan dengan golongan kata. Kalau perbincangan berkaitan dengan bentuk kata, kita bincang berkaitan kita nak kenal bagaimana bentuk kata tunggal, bagaimana bentuk kata terbitan, bagaimana bentuk kata ganda, bagaimana bentuk kata majmuk. Jangan bertukar ya. Bentuk kata dengan golongan kata ni sering saja kita bertukar. Okey, kita pergi yang kedua berkaitan dengan konsep morfem. Jadi morfem ni ialah unit terkecil dalam susunan tata bahasa yang mempunyai makna dan berfungsi gramatis atau menjalankan tugas nahwu. Jadi fungsi morfem ini ialah untuk membentuk kata. Ciri-ciri morfem ini kita boleh lihat kepada tiga ya. Yang pertama, boleh terdiri daripada satu ataupun beberapa suku kata. Yang kedua, boleh bertaraf kata sekiranya bersifat bebas. Dan yang ketiga, tidak boleh dipecahkan kepada unit yang lebih kecil yang mempunyai makna ya. Maksudnya kita kata boleh terdiri daripada satu ataupun beberapa suku kata. Misalnya kita kata makan, itu ada dua suku kata. Boleh bertaraf kata sekiranya bersifat bebas. Macamnya buku, bebaslah. Dia bersifat bebas. Tidak boleh dipecahkan kepada unit yang lebih kecil yang mempunyai makna. Misalnya kita kata buku. Kemudian kita nak cuba pendekkan lagi, kita jadi bu. Dia dah tak termasuk di dalam aspek bidang makna ya. Okey, kita lihat pula kepada jenis morfem. Kalau orang tanya kita, morfem ni ada berapa? Jadi kita jawab, morfem ini terdiri daripada dua. Memang betul. Tolong sebutkan. Jadi tak ada masalah. Kita sebutkan. Jadi kita kata morfem ini terdiri daripada dua, iaitu morfem bebas dengan morfem terikat. Kita pun terus beri definisi. Morfem bebas iaitu morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata yang lengkap. Ciri-ciri yang terdapat di dalam morfem bebas ini iaitu bertaraf kata atau merupakan perkataan. Misalnya kita kata cermin mata, kaca, maksudnya perkataan itu. Kemudian mempunyai makna leksis ataupun setengah buku dia panggil leksikal. Maksudnya ialah makna sendiri dan makna struktur, makna di dalam ayat. Dan yang ketiga iaitu jumlah banyak dan dapat bertambah dari semasa ke semasa. Jadi morfem ini memang banyak ya.
cuba perhatikan. Ada masa pergi ke perpustakaan, kita cuba lihat kamus awal pada tahun 1957. Dicetak pada tahun 1957 dan kita bandingkan kamus dewan yang terkini. Hampir separuh dah. Maksudnya pertambahan kata. Itu menunjukkan bahawa kata kita dalam bahasa Melayu ini akan senantiasa bertambah, ya, akan bertambah. Misalnya kalau orang nak tanya kita apa dia contoh dia. Contohnya misalnya kalau makna leksis tu langit, pulang, indah. Kalau makna struktur sangat, telah, dari, ya. Okey, kita lihat pula kepada morfem terikat, iaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata yang lengkap. Jadi merupakan imbuhan ataupun kata akar yang berfungsi sintaksis. Mempunyai makna nahwan yang perlu digadingkan dengan morfem lain, bersifat tertutup. Maksudnya tidak banyak dan tidak jarang bertambah ataupun berkurang. Jadi imbuhan pen asal, PEN huruf besar tu, iaitu pen, kan, men asal dengan I, EL, ya. Kata akar misalnya niaga, nyala, biri. Okey. Seterusnya kita lihat kepada morfem terikat yang terdiri daripada 3 jenis kalau orang tanya kita. Apa itu? Iaitu morfem yang bersifat awalan. Contohnya ber, di, ter, men asal, dui dan sebagainya. Kalau akhiran misalnya an, kan, i, wan. Kalau sisipam misalnya el, em, er dan in. Kata akar pula misalnya kata juang, tapa, kunang dan sebagainya. B. Morfem terikat terbahagi. Maknanya menggadingkan awalan dan akhiran secara serentak. Misalnya kita jumpa dengan kata apitan. Ke, an, pe, an dan juga per, an, ya. C. Morfem terikat kompleks, terdiri daripada 2 ataupun lebih imbuhan. Itu maksudnya kalau kompleks. Kalau kompleks maknanya imbuhan. Imbuhan tu kita lihat ada 2. Terutamanya di bahagian hadapan. Biasanya kalau di belakang dia tidak ada, ya, tidak ada imbuhan 2. Hanya di depan saja imbuhan ada 2. Misalnya 2 awalan, misalnya memper, diper. Itu kita panggil dia morfem terikat kompleks. Yang kedua, 1 awalan dan 1 akhiran. Misalnya mekan, dikan, meai dan diai. Yang ketiga, 2 awalan dan 1 akhiran. Misalnya memperkan, diperkan, memperai dan diperai. Okey, baiklah kita terus lagi kepada konsep alomorf. Alomorf ni iaitu kelainan bentuk bagi sesuatu morfem yang disebabkan oleh gabungan huruf pertama kata dasar dengan imbuhan. Kelainan bentuk terdapat dengan jelas pada awalan pen dengan men yang masing-masing mempunyai 6 alomorf. Kita lihat pen asal. Di dalam pen asal ni ada pe, pem, pen, peng, penge dan penye. Kalau men asal kita akan jumpa misalnya perkataan me, mem, men, meng, menge, men. Seterusnya konsep morfofonem. Morfofonem ialah perubahan fonem, yakni bunyi yang terhasil daripada penggabungan morfem dengan morfem. Morfofonem terjadi apabila imbuhan awalan bercantum dengan kata dasar. Huruf pertama kata dasar akan menentukan sama ada bunyi akhir imbuhan awalan itu gugur ataupun berubah. Jika bunyi akhir awalan itu kekal, morfofonem tidak berlaku pada keadaan tersebut. Jadi ciri morfofonem ini dilambangkan dengan penggunaan huruf besar pada akhir awalan yang menandakan bunyi yang terbit apabila awalan berkenaan bercantum dengan kata dasar tertentu. Misalnya ar pada awalan berasal dan terasal. Gugur apabila bercantum dengan kata dasar yang terdiri daripada ar sebagai huruf awalannya. Contohnya kita rasa,
kita jumpa perkataan berasa. Kita nak kata, tak boleh kata berasa. Berarti kita double R. Tu tak ada dalam bahasa Melayu ya. Terasa, kita tidak ada dalam TER. Terasa, tak apa, salah lah. Rendam, berendam, terendam, rumput, berumput, terumput. Okey, kita lihat pula yang ke B. N asal pada awalan pen asal dengan men asal menjadi bunyi N, M, eng, nge dan ny apabila bercantum dengan kata dasar yang mempunyai huruf awal tertentu. Contoh, cedok. Kita akan jumpa perkataan pencedok, mencedok, bimbit, pembibit, membimbit, hiris, menghiris, lap, pengelap, mengelap, sorok, penyorok, menyorok. Okey ya. Dan yang terakhir sekarang ialah berkaitan dengan konsep kata. Kalau orang tanya, apakah yang dimaksudkan dengan konsep kata? Kita jawab, kata ialah bentuk morfem bebas yang mengandungi maksud yang lengkap. Ciri kata antaranya boleh berdiri sendiri sebagai ayat minimal apabila diberikan intonasi yang sesuai. Yang kedua, boleh berubah kedudukan dan fungsi dalam ayat seperti sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap dan sebagainya. Yang ketiga, kata berfungsi untuk membentuk kata lain seperti kata terbitan, kata ganda, kata majmuk dan akronim. 4. Kata yang paling asas ialah kata dasar, bentuk yang menjadi dasar bagi sesuatu perkataan apabila menerima imbuhan ataupun perubahan tata bahasa. Ini kita jumpa bila kita nak buat kamus ni, kita biasanya lihat kepada kata dasarnya. Yang kelima, kata dasar boleh terdiri pada bentuk-bentuk yang berikut. Pertama, kata akar, iaitu bentuk morfem terikat yang bukan imbuhan. Contohnya nyala, bernyala dan menyalakan. Kata tunggal, kata yang bebas daripada apa-apa imbuhan. Contohnya indah, seindah keindahan. Kata berimbuhan, maksudnya dia daripada kata terbitan. Misalnya, kata yang menerima mana-mana bentuk imbuhan. Contohnya satukan, dia jadi menyatukan, mempersatukan. Kita lihat pula kepada aspek kata ganda. Kata yang mengalami pengulangan kata dasar. Contohnya cari-cari, dia jadi mencari-cari, tercari-cari. Kata majmuk, kata yang terhasil daripada percantuman dua kata dasar ataupun lebih. Contohnya temu ramah akan jadi menemu ramah, bertemu ramah. Dan yang terakhir sekali ialah frasa, iaitu bentuk perluasan kata. Misalnya ke depan. Jadi kita gabungkan dia jadi mengedepankan ataupun dikedepankan. Okey. Baiklah, maknanya hari ini kita sudah selesai objektif pengajaran kita. Yang pertama, kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan definisi bidang morfologi. Yang kedua, kita kena tahu konsep morfem yang terdiri daripada tiga konsep tadi yang sudah kita bincang tadi. Seterusnya kita bincang pula berkaitan dengan jenis morfem, iaitu morfem bebas, morfem terikat. Kita sudah belajar definisinya, ciri-cirinya dan juga contohnya. Kemudian kita lihat pula konsep alomorf, kemudian konsep morfofonem dan juga konsep kata. Jadi konsep kata ni insya-Allah untuk bahagian-bahagian siri-siri yang akan datang kita akan lebih mendalam lagi berkaitan dengan konsep kata ya. Jadi sekian dulu pagi ini sesi sesi ulang kaji kita berkaitan dengan bidang ilmu morfologi. Kita ulang berkali-kali slot ini, video ini, dan juga kita cuba lihat sambil-sambil kita dengar tu, kita ambil buku-buku berkaitan dengan sukatan STPN ni. InsyaAllah kita akan lebih mahir berkaitan dengan ilmu morfologi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.